mungkin nak ceritakan pengalaman sewaktu menjalani penggambaran benak tersebut? Saya dengan saya pernah dengar gambar benak ni. Oh, yang ini Pertama kali ya? Pertama kali ya. Sebenarnya benak berlaku akibat pertemuan arus laut dan arus sungai akibat pasang surut air laut. Dan ada memanggilnya tsunami kecil dan memang berbahaya. Tapi bagi masyarakat di pinggir Pantai Lopar, mereka amat sinonim dengan ombak benak ini dan mereka melahirkan pesta benak pada setiap tahun. Saya sediakan laporannya. Selain cerita keganasan boy terkenal bujang senam yang telah banyak meragut nyawa di Sungai Batang Lopar, sungai ini juga terkenal dengan keunikan tidal bore, fenomena alam yang dalam bahasa Iban dipanggil ombak benak. Fenomena yang sama turut berlaku di beberapa sungai lain di Sarawak, Sungai Saribas, Sungai Sadung dan Sungai Samarahan. Keunikan fenomena benak telah menarik minat pelbagai pihak, mencetus peluang ekonomi dan pelancongan. Ombak benak di Sungai Batang Lopar diisytiharkan sebagai produk pelancongan sedekad yang lalu, menggamit pengunjung ke Bandar Seri Aman. Fenomena alam ini ialah akibat pertembungan air pasang antara sungai dan laut setiap kali terjadinya air pasang besar. Orang ramai akan mula menuju ke Bandar Seri Aman seawal seminggu sebelum pesta benak bermula. Yang dibina oleh penduduk-penduduk terutama yang tinggal jauh daripada Bandar Seri Aman ini. Mereka membina penempatan atau rumah sementara ini semata-mata untuk tinggal di sini kerana pesta benak ini berlangsung 4 hingga 5 hari. Jadi pihak keluarga akan membina rumah sendiri lengkap dengan periuk, dapur semua berkampunglah di sini sepanjang pesta benak. Tiba musimnya, orang ramai datang berkampung di pinggir sungai berhampiran bandar ini selama 4 hingga 7 hari. Sejak bila dia orang start mula bina? Dalam masa 1 minggu lah dia orang sedia barang-barang, bahan-bahan buat rumah tu. Dari hutan lah. Dari kampung. Dari dulu, kalau lebih dalam 2 jam yang tu lah. 2 jam. Datang. Dia orang suka. Kayak ada pesta benak, orang berumah, ada pesta benak. Lihat tau tadi saya, 5-6 tahun tau. Lihat perahu, rumah perahu aja. Bukan rumah. Berkayu lah kami kayak. Jalan raya dulu datang dekat Lingga dulu. Durang bila pergi tengok pesta benak, durang pakai perahu. Kalau pukul 8 air pasang, pukul 8 durang pakai dayung lah, pakai sampan. Sekarang dah ada jalan raya, senang. Sebelum pesta benak, durang buat rumah kecil-kecil untuk tidur. Sebab hotel pun tak ada. Hotel ada 2-3 biji pun penuh dengan orang luar. Macam itulah. Diorang buat rumah, bawa dapur gas, apa semua masak sendiri. Dapur kayu. Dulu dapur kayu, tak ada dapur gas. Buat pondok-pondok, masak sendiri. Jualan pun dulu murah. Terubok 1 ekor pun baru berapa ringgit sekarang. Terubok lingga sudah 20 lebih 1 kilo. Keistimewaan benak Sungai Batang Lopar berjaya mendapat perhatian peluncur ternama antarabangsa, antaranya dari Perancis dan Brazil. Mereka menjadi tetamu khas dalam penganjuran pesta benak kali ini. Kehadiran mereka di pesta yang diadakan pada kali ke-10 ini diharap mendapat perhatian pelancong luar negara.
penganjuran khasnya untuk penganjuran Pesta Benak ini, sebenarnya sebelum pesta ini diadakan, kita akan mengadakan satu pembersihan sungai, dan nanti kata kita juga mungkin nak mengalihkan buaya-buaya ganas ini ke tempat-tempat lain lah. Sehari sebelum Pesta Benak berlangsung, pihak keselamatan serta beberapa agensi terlibat mengambil langkah pencegahan. Objektif mereka ialah mencegah kehadiran buaya dari kawasan tapak pesta. Rondaan dibuat di sepanjang sungai. Bunyi siren dan enjin yang kuat dipercayai dapat menakutkan buaya sekaligus menghalau reptilia pemangsa itu. Sejak dibuatnya tindakan ini, tak pernah terjadi tragedi peserta-peserta lomba ini diserang oleh buaya. Walaupun memang ada insiden-insiden orang-orang setempat di sini yang diserang oleh buaya, tetapi bukan waktu pesta. Bagi kumpulan peluncur antarabangsa ini, meluncur di sungai yang dipenuhi buaya pastinya memerlukan langkah keselamatan yang tinggi. Yes. He's under the water, we are over the water. This is a professional, you know. Pertemuan dan perbincangan dengan jawatan kuasa keselamatan yang disertai pelbagai agensi amat penting bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini sewaktu meluncur ombak benak. For us, because the lighter the body is, the less. So, how do you feel about the benak race? Is it you want it to be exclusive? Eduardo Brainer adalah peluncur nombor 5 kelas dunia bagi kategori longboard. The most famous is the short one. More aggressive, Yeah. heavy and more. Mengikut jadual pasang surut, awal pagi ini akan berlaku fenomena benak. Seawal jam 5 pagi, kami sudah berada di Batang Lupar. Tiba-tiba sahaja, enjin bot yang kami naiki mengalami kerosakan. Kami berhadapan dengan kemungkinan bot terbalik jika ketika ini ia dilanda benak. Keadaan agak cemas. Mujurlah bantuan tiba. Kami menukar bot, dipindahkan ke bot lain sebelum benak melanda. Benak adalah fenomena ombak yang berlaku sewaktu air pasang akibat kelabu. Dan yang penting barisan putih itu adalah kepala benak yang kadang-kadang muncul bila arus ataupun bila sungai mengucil, dan ini adalah kecil, dan ada kalanya mencecah hingga 6 meter tingginya. Fenomena benak di Sarawak ini yang satu-satunya terdapat di Malaysia adalah yang keempat terbaik dari segi saiz dan ketinggian yang di peringkat antarabangsa. Dan selain daripada fenomena alam yang unik ini yang hanya terdapat di beberapa lokasi, ini ditambah pula oleh satu dari seginya kepelbagaian budaya dan alam semula jadi yang terdapat di Sarawak ini. Pertama kali kami melihat ombak benak yang menakjubkan ini. Sebenarnya, Batang Lupar tersenarai antara 10 lokasi terbaik meluncur di dunia. Sebagai lokal kat sini, kita memang dah tahu dah benak ni memang berbahaya.